Atas dasar makna yang berbagai-bagai itulah, maka ulama dia berbeza pendapat. Apa maksud ni? Kesimpulannya seperti kita kata tadi lah, butir dia hanya duduk pada majra tu. Majra tu sebagai gap, isim zaman ke, isim makan ke, mansub binasil khafid ke, gap. Situ punca dia. Ia jadi khilaf. Sebab tu dia kata sini Imam Nawawi sebut qala al-qadhi wa ghairuhu, Qadhi Iyad dan lain-lain ulama menyebutkan hak ni maksud dia mengikut zahir dia, mengikut zahir. Jadi dia berlari di dalam tubuh dia seperti berlari darah, lajulah, lari musim dalam tubuh manusia. Memang lagu tu kita tak nampak, kita tak berasa pun, memang lagu tu. Itu sah. Yang kedua, ada juga yang mengatakan ini penggunaan dalam bentuk isti'arah, orang panggil. Jadi bahasa pinjaman ni, penggunaan isti'arah likathrati ighwa'ihi wa waswasatihi, sebab begitu kuat godaan dia dan waswasahnya itu tidak henti-henti, sebagaimana darah yang tidak berhenti musim itu dalam tubuh tu. Begitulah keadaan syaitan. Bukan bermakna dia masuk dalam darah tu berlari dengan darah tu, tak. Nak ayat dari segi perbandingan serupa tu lah, tak berhenti. Walaupun kita tidur, kita buat apa pun, darah tu tak musim macam ada, ikut cara dia lah, ikut perjalanan dia lah. Syaitan ni pun tak berhenti. Itu maksud dia. Dari segi buat kerja dia untuk memperdaya dan menipu manusia. Yang ketiga, ada juga ulama mengatakan hak ni maksud dianya ialah syaitan mencampakkan waswasahnya, bisikan jahatnya melalui masam. Masam ni iaitu liang-liang roma. Liang-liang roma ni masuk kat tu lah, pada tubuh manusia tu, sehingga sampai ke hatinya, yang ni pusat darah tu. Dia boleh masuk ke dalam darah tu dan boleh pergi sampai kepada punca darah itu, ataupun ibu dia, pusat dia, iaitu jantung, boleh sampai ke situ. Itu maksud dia ni. Ada beberapa maksud di sini. Kau mana-mana pun ikutlah, nak pakai mana-mana pun sebenarnya ada kebenaran belaka tu. Tetapi hadis ini juga yang tidak disebut oleh Imam Nawawi, dan kemudiannya baru orang duduk bicara. Dulu orang tidak faham darah ni berlari dalam tubuh, dia tak tahu. Saintis dulu, zaman dulu pun tak tahu. Kemudian baru tahu darah ni berlari. Nabi SAW cerita dah, darah ni berlari ke mana-mana pun, darah tu berlari. Kalau kita kata syaitan tu tidak masuk berlari dalam darah, darah tu sendiri berlari, bukan berjalan, berlari. Mana laju lah musim itu, laju musim itu. Itu maksud berlari. Ketika ahli sains zaman itu tak ada bicara benda ni, tak tahu darah ni lagu mana dalam tubuh. Tahu darah, tapi musim lagu mana, dan punca dianya, ibu dia di mana, tak tahu. Tetapi Nabi SAW pada ketika itu sudah sebut. Itu sekarang. Yang kedua, kebenaran hak kata dia berlari melalui ataupun di tempat berlari darah tu, ini boleh dibuktikan oleh bomo. Kalau orang masuk atu, kalau siapa-siapa tengok orang pernah masuk atu, dan tok bomo pergi pegang, dia rasa gitu, dia nanti di ujung jari pegang. Pegang tu kan adu-adu selalu lah. Sebab dia musim, dia berjalan, musim rata. Tapi tok bomo dia reti lah. Dia pegang lah dengan lada benar, dengan gapo kita kata dia pegang tu kan, adulah sakit nak gidah selalu lah. Itu tu kok mana? Pasal dia berlari seperti berlarinya darah, ataupun berlari di tempat berlarinya darah. Tempat mana siapa darah? Tempat senangnya dia akan pergi juga di ujung ni. Sebab tu tunggu sini. Jangan lepas. Dia tak boleh lepas. Kalau lepas dia lari pula, lain susah nak cari. Itu betul. Apa yang disaksikan oleh kita memang gitulah. Dan bila kena pegang tu suruh tubik, memang tubik lah. Tapi macam-macam lah cara dia tu kan. Kerenah dia tu macam-macam lah. Ada kata nak pergi, patut pergi lagi. Tu tak apalah. Tapi hak pentingnya bomo tu dia pegang hujung kuku. Sebab dia akan pergi situ, ke mana-mana pun dia pergi. Siapa situ nanti tunggu tu, pegang tu ayat lah. Kepada orang yang tidak kenal, tidak tahu, dia tak ada apa.
Tapi apa, bila pegang tu dia mengadu. Hak mengadu tu orang hak masuk hatu tu, tapi hakikatnya hatu tu. Sebab bila dia sedar, dia tak khabar kau saja, dia tak tahu apa. Cuma mulut dia tu jadi diguna oleh syaitan tadi, untuk menyatakan maksud dia. Itu nampak benar melalui hadis ini. Dan kalau kita tengok sini, betul lah. Nampak. Lepas tu syaitan ini dia boleh pergi. Kita tengok dia boleh pergi sampai ke jantung, dia boleh pergi. Situlah pusatnya, tempat pam darah. Dan situlah dia boleh menimbulkan macam-macam was-wasah. Ya, dahsyat-dahsyat. Adapun Nabi, kan kita baca ada hadis Mi'raj dulu, dibuat jantung itu, lepas tu diputuskan saluran dia, dikerak saluran dia, sehingga syaitan tak boleh sampai ke situ. Kalau Nabi tu dia boleh pergi ke lain, tempat lain, situ tak sampai. Yakni kalau kita kata saluran darah ni hak lain lah, hak pergi ke jantung ni, saluran ni macam wayar-wayar lah kalau kita kata. Bila kerak wayar tu tak sampai dah situ. Yang ni tak sedar wayar, tak bunyi dah. Sebab wayar telefon lah kita kata. Bisik alik sana, tak sampai dah sana. Bila wayar tu diputus. Tapi kalau selagi wayar tu duduk ada, dengar. Bisikan dia tu duduk sejauh mana pun dengar. Kita kata seperti telefon. Kita akan dengar kalau tidak putus wayar. Jadi wayar tu ada pada Nabi sudah diputuskan, dia tak boleh pergi. Dan mula kita sudah jumpa dah apa yang cop Nabi Muhammad Rasulullah tu atas belakang dia membetuli jantung, kut belakang. Sebab ada hadis menyebutkan ada kalanya tempat yang penting syaitan cocok ni, dia cocok situ, kut belakang, masuk ke jantung. Nabi SAW satunya masa Mi'raj tu dia sudah dipotong, dan sebelum pada tu pun sudah ada dah juga. Mana dia terpelihara daripada syaitan sampai ke situ. Lepas tu kalau kok belakang tu, saluran kat belakang tu dia ada cok tu pula. Cok tu dia tengok pun dia tak lagi dah, dia lari dah. Sebab tu Nabi SAW ni terpelihara daripada was-wasah, bisikan syaitan yang seperti yang berlaku kepada orang lain. Ada pun orang lain tak ada semua tu kan. Tak ada orang lain tu, hikmat Tuhan lah nak gitunya. Hikmat Tuhan nak gitu tu. Yang berlaku kita ni boleh syaitan masuk, boleh gapo tu. Walau bagaimanapun kalau seseorang tu sentiasa ingat kepada Allah, zikrullah, orang panggil ingat kepada Allah, tidak semestinya sebut. Sebab orang katalah, tapi sebut tu salah satu tanda ingat kan. Tapi tidak semestinya. Ramai juga orang lebih sayang pada orang lain tapi dia tak sebut. Tapi hati dia tu sayang, ingat semua. Dia macam-macam, ada orang dia tak serupa, tapi sebut tu salah satu tanda dia. Tapi kalau tak sebut, kita tak boleh kata orang tu tidak berzikir. Tak boleh kata. Zikir hak sebenar ingat kepada Allah, ingat semua. Segala-galanya ikut peraturan dia, tak ada langgar. Kalau orang tu duduk jadi daging darah tu, tak boleh nak masuk dia, tak boleh. Ada halangan. Ada halangan. Dia tak boleh ganggu, tak boleh itu. Orang ni kuat. Kalau dia bisik benda-benda tak molek, tak ada, tepi. Sebab apa? Kuat jiwa dia dengan zikrullah. Zikrullah dalam arti hak tadi tu. Jadi daging darah dia. Lepas tu malaikat-malaikat pula sekeliling tu jaga dia. Malaikat rahmat banyak. Malaikat ni mengilhamkan kepada dia benda-benda yang molek. Itu sebab orang lagu ni dia duk fikir benda molek saja. Hasil daripada dia pun molek saja. Tak ada benda tak molek. Sebab apa? Pengaruh syaitan tu tak jalan. Tak kena dia. Sebab apa? Sebab dia jaga saat ni. Walau bagaimanapun tidaklah seperti Nabi yang mana jelas terpelihara daripada was-wasah syaitan itu. Itulah. Seterusnya, bab orang yang pergi ke sesuatu majlis, didapatinya ada kekosongan pada majlis itu. Didapati ada kekosongan pada majlis itu, dia pun duduk situ. Kalau tak ada kekosongan di bahagian depan tu, dia duduk di belakang. Yakni orang yang buat lagu tu adalah bagus, beradab. Itu orang yang reti adab majlis. Dan kehadiran dia tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.